وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah. Ikhwatul iman, syukur kita kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnia taufik hidayah Allah SWT kepada kita dapat kita meneruskan pengajian kita pada malam yang berbahagia. Kita di muka surat 134 bagi yang buku lama baru 701. Nah. Bismillah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 1036. An Ruwaifi bin Sabitin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yahilu li imri'in yuminu billahi wal yawmil akhiri an yaskiya ma'ahu zar'a ghairihi. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahahu Ibn Hibban wa hasanahu al-Bazzar. Dari Ruwaifi bin Tasdid radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya pada tanaman orang lain, menyetubuhi wanita lain. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Hadis ini sahih menurut Hibban dan hasan menurut Al-Bazzar. Biografi perawi. Ruwaifi berasal dari keturunan Bani Malik bin An-Najjar, termasuk yang tinggal di daerah perkotaan. Meninggal dunia pada tahun 46 Hijrah. Tafsir hadis. Ini merupakan dalil yang mengharamkan bagi seseorang menggauli wanita yang sedang hamil, bukan istrinya, seperti budak wanita yang baru dibeli. Jika ia hamil, bukan kerana si pembeli, tapi orang lain. Dan wanita tawanan perang apabila benar-benar sedang hamil, sedangkan jika kehamilannya belum pasti dan pemiliknya atau budak wanita itu kerana ia tertawan atau dibeli atau lainnya, akan dijelaskan pada pembahasan akan datang, yang menegaskan bahawa ia juga tidak boleh digauli sampai dipastikan keadaan rahimnya dengan sekali haid. Ada perbezaan ulama terhadap wanita zina yang tidak hamil. Apakah wajib menjalani masa iddah atau cukup mengetahui status rahimnya dengan sekali haid? Sebagian ulama mewajibkan untuk menjalani masa iddah. Kebanyakan ulama lainnya tidak mewajibkan baginya untuk menjalani masa iddah. Dan kedua pendapat ini tidak berdasarkan pada dalil yang menguatkan. Sedangkan kebanyakan ulama berdasarkan pendapatnya pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak dinisbatkan kepada kasur, kinayah dari istri, dan tidak dinisbatkan kepada laki-laki yang berzina. Hadis bukan merupakan dalil kerana menunjukkan bahawa nasab anak hasil perzinahan itu tidak dinisbatkan kepada laki-laki yang berzina. Sedang pendapat yang mewajibkan baginya untuk menjalani masa iddah berdasarkan pada keumuman ayat tersebut. Dan sudah maklum bahawa wanita pezina tidak termasuk dalam hadis tersebut kerana ditujukan kepada para isteri, akan tetapi termasuk yang pada dalil yang menegaskan untuk mengetahui status rahimnya, iaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh digauli wanita yang sedang hamil sampai melahirkan, dan wanita yang tidak hamil sampai mengalami haid sekali. Penulis menyebutkan dalam kitab Al-Tarkish, hadis Ruwaifi ini dijadikan dalil oleh Hanabilah untuk tidak mengesahkan menikah dengan wanita hamil hasil zina. Sedang Al-Hanafiyah melarang untuk menggaulinya. Lalu berkata kelompok-kelompok lainnya menjawab bahawa hadis itu diperuntukkan kepada tawanan perang dan bukan pada wanita secara umum. Di akhir keterangan disebutkan bahawa ibrah pengambilan dalil hukum itu berdasarkan keumuman lafaz. Alhamdulillah.
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah ikhwatul iman. Daripada hadis yang disebutkan, hadis Ruwaifi' bin Thabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir ay yaskiya ma'ahu zar'a ghairihi. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Hibban wa hassanahu al-Bazzar. Dari Ruwaifi' bin Thabit radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat menyiramkan airnya pada tanaman orang lain, iaitu menyetubuhi wanita lainnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Hadis ini sahih menurut Ibnu Hibban dan hasan menurut Al-Bazzar. Ruwaifi' berasal dari keturunan Bani Malik dan An-Najjar, termasuk yang tinggal di daerah perkotaan. Hadis yang dibacakan tadi menerangkan pada kita bahawa dilarang wanita yang sedang hamil disetubuhi oleh sesiapa. Mungkin kalau dia yang hamil ni adalah hamba sahayanya, dan dia tidak boleh disetubuhi kerana sehinggalah dapat kepastian keadaan wanita tersebut. Dengan ini kita lihat diketahui tentang wanita tersebut dengan diketahui keadaan kehamilannya. Adakah boleh dilihat daripadanya wanita itu telah haid, maka di situ maka dibenarkan ketika itu bolehlah menyetubuhi wanita tersebut. Kerana pada dasarnya wanita, terlebih lagi kalau wanita itu adalah milik seseorang, maka dia adalah juga boleh disetubuhi daripada sudut hukum. Tapi kalau kita lihat daripada hadis yang bersama kita ni, tak bolehlah, sehingga kita kepastian bahawa adakah kehamilannya daripada mungkin orang yang memilikinya, dan ketika dia hamil misalnya, ataupun kita kenal pasti keadaan rahimnya dengan dinamakan istibra'ur rahim, kita tahu bahawa dia telah bebas daripada kehamilan, maka dengan itu boleh kita lepas itu menggawilnya. Nah, daripada hadis yang bersama kita ini menunjukkan kepada kita bahawa semua wanita yang hamil itu, maka mereka perlu menjalani beberapa perkara, iaitu misalnya masa iddahnya, dan ataupun kita mengetahui status rahimnya dengan misalnya kedatangan haid pada wanita tersebut. Sebahagian ulama mewajibkan untuk menjalani masa iddah. Kebanyakan ulama lainnya tidak mewajibkan baginya untuk menjalani masa iddah. Jadi dasar daripada pendapat ini tidak berdasarkan pada dalil yang kuat. Sedangkan kebanyakan ulama berdasarkan hadis ini dengan hadis Nabi SAW yang bersabda, anak dinisbahkan kepada kasur. Dan itu
Apabila anak itu dinisbahkan kepada kasub, maknanya siapa yang berada di kasub itu maknanya suami ataupun lelaki yang memiliki wanita tersebut. Nah, jadi daripada hadis ini menunjukkan bahawa tidak dibolehkan menggauli wanita yang sedang hamil sampai dia melahirkan anaknya. Dan wanita tidak hamil sampai mengalami haid sekali. Barulah kita setelah itu boleh kita mengenal pasti sama ada wanita itu boleh digauli ataupun tidak. Daripada hadis ini kita lihat hadis riwayat ini dijadikan dalil oleh pihak Al-Hanabilah untuk tidak mengesahkan menikah dengan wanita hamil hasil zina. Sedangkan Al-Hanafiyah melarang untuk menggaulinya. Lalu berkata kelompok-kelompok lainnya menjawab bagi hadis itu diperuntukkan kepada tawanan perang dan bukan kepada wanita secara umum. Tapi daripada perbincangan ini, sebagian ulama melihat bahawa yang paling penting adalah pengambilan dalil dari hukum itu. Yang pentingnya al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sebab. Yang penting adalah diambil daripada kisah ini apa kita kata dengan keumuman lafaz dan bukan dengan sebab yang dikhususkan. Jadi dengan itu maka datanglah perbincangan tentang wanita yang apabila dia mungkin telah hamil, maka kita kena kenal pasti dahulu keadaannya, ataupun kita telah pasti bahawa dia tidak hamil. Dengan kita kepastian dengan wanita itu telah kedatangan haidnya walaupun sekali. Nah, terus kita pergi pada hadis yang selanjutnya. Ada soalan berikutnya? Nah, kembali. Hadis 1037. Wa an Umar radhiyallahu anhu fi ra'atil mafqudi turabbasu arba'a sinina summa ta'tadu arba'ata ashhurin wa asran akhrajahul malikun was-safi'in. Dari Umar radhiyallahu anhuma tentang seorang isteri yang ditinggal suaminya kerana tanpa berita. Ia menunggu 4 tahun dan menghitung iddahnya 4 bulan 10 hari. Hadis riwayat Malik dan Asy-Syafi'i. Penjelasan kalimat. Hadis ini mempunyai riwayat lain dan juga mempunyai kisah yang diriwayatkan Abdul Razak dengan sanad sampai kepada orang yang hilang. Ia berkata, saya memasuki lembah, lalu jin menyembunyikan saya, tidak bisa keluar. Maka saya tinggal di sana selama 4 tahun. Lalu isteri saya menemui Umar, meminta fatwa terhadap masalah yang menimpanya. Umar menyuruhnya menjalani masa iddah selama 4 tahun, terhitung dari laporannya. Kemudian wali suaminya, mertuanya, dihadirkan. Lalu ia menceraikan atas nama suaminya. Umar menyuruh si wanita untuk menjalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Baru setelah itu saya datang. Sedangkan ia, isteriku, sudah menikah dengan orang lainnya. Dalam kesesku ini, Umar menyuruhku untuk memilih antara tetap mempertahankan rumah tangga suami isteri atau mengambil mas kawin yang pernah saya berikan kepadanya. Hadis riwayat Ibnu Abdul Saibah dari Umar dan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Tafsir hadis. Hadis ini merupakan dalil menurut mazhab Umar bahawa wanita yang tinggal suami tanpa berita selama 4 tahun, maka ia langsung talak ba'in, terhitung dari pertama kali melaporkan kesesnya kepada pemimpin. Sebagaimana zahirnya riwayat kitab, walaupun riwayat Ibnu Abu Saibah menunjukkan bahawa seorang hakim atau pemimpin menyuruh wali yang hilang, bapa suami, untuk menceraikan istrinya. Inilah pendapat Malik, Ahmad dan Ishaq. Salah satu riwayat Asy-Syafi'i dan jamaah sahabat
berdasarkan pada perbuatan Umar. Abu Yusuf Muhammad, riwayat Abu Hanifah dalam satu pendapat Asy-Syafi'i menyebutkan bahawa statusnya tetap isteri sampai suaminya benar-benar mati atau menceraikan atau ia murtad. Berdasarkan informasi yang jelas, mereka berkata, kalau akad nikah itu adalah akad yang ditetapkan dengan yakin, maka tidak bisa menghilangkan status hukumnya kecuali dengan yakin. Berdasarkan riwayat Asy-Syafi'i dari Ali radhiyallahu anhu mauquf, wanita yang ditinggal suami tanpa berita adalah wanita yang sedang diuji. Maka ia harus bersabar sampai ada kabar tentang kematiannya. Al-Baihaqi berkata, riwayat itu masyhur berasal dari Ali radhiyallahu anhu. Hadis serupa juga diriwayatkan oleh Abu Razak. Al-Hadawiyah berkata, jika ia belum ada kabar yang pasti akan kematian, maka statusnya tetap sebagai isteri dan harus menunggu walaupun sampai usia 120 tahun. Ada juga yang berkata antara 150 sampai 200 tahun. Adapun menurut para ahli bahawa perkiraan umur itu hanyalah perkiraan filsafat yang tidak bisa dijadikan hujah dalam Islam. Kerana umur manusia ditentukan Allah yang Maha Pencipta. Dan ungkapan bahawa penentuan umur itu sudah menjadi tradisi adalah tidak benar sebagaimana diketahui setiap orang yang berakal. Bahkan mungkin sangat jarang seorang mencapai seusia itu. Seperti yang disampaikan Rasulullah SAW bahawa umur kita berkisar antara 60 hingga 70 tahun. Imam Yahya berkata, ia tidak perlu menjalani masa idah. Jika suaminya yang pergi tanpa berita meninggalkan segala kebutuhan untuknya, maka sama aja artinya. Suami tidak pergi kerana semua kebutuhan terpenuhi kecuali hubungan suami isteri merupakan hak suami. Akan tetapi jika ia tidak meninggalkan apa-apa bisa memenuhi kebutuhan, maka hakim bisa langsung memisahkan cerai. Jika ia menuntut hal tersebut tanpa harus menunggu terlebih dahulu, berdasarkan firman Allah, janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudaratan. Surat Al-Baqarah 231. Dan hadis Nabi SAW tidak boleh menimbulkan mudarat dalam Islam. Dan seorang hakim berwenang untuk mengambil kebijakan berkaitan dengan hal-hal yang dapat menimbulkan mudarat, baik berkenaan dengan masalah ilah maupun zihar. Ini adalah hal yang sangat patut untuk dilakukan. Begitu juga dengan fasakh, menghapuskan status pernikahan, disyariatkan kerana aib, cacat dan yang lainnya. Pendapatku, inilah pendapat yang paling tepat. Sedangkan pendapat-pendapat yang berasal dari Ali dan Umar adalah mauquf. Tersebut dalam kitab Al-Irsyad karya Ibn Katsir. Asy-Syafi'i meriwayatkan dengan sanad kepada Abu Aziz Zina. Ia berkata, saya bertanya kepada Sa'id bin Al-Musayyib tentang seorang yang tidak bisa memberikan nafkah kepada istrinya. Ia menjawab, dipisah. Saya bertanya lagi, apakah ia sunnah? Ia menjawab, sunnah. Asy-Syafi'i berkata, sepertinya ungkapan sunnah yang dikatakan Said adalah sunnah Nabi SAW. Kami sudah menerangkan hal itu dalam kitab Hawashi Dahu An-Nahar. Lalu kami memutuskan bahawa pernikahannya dibatalkan ketika suaminya pergi tanpa berita atau tidak sanggup memberi nafkah. Kisah suami yang pergi tanpa berita juga diriwayatkan Al-Baihaqi. Disebutkan bahawa ia menceritakan kepada Umar, kita pulang ke rumah. Saya keluar dari rumah untuk solat Isyak. Lalu saya ditawan oleh bangsa jin. Akhirnya saya tinggal dengan mereka dalam waktu yang lama. Sewaktu-waktu markas jin tersebut diserang pasukan jin Muslim, maka terjadilah pertempuran dengan kemenangan di pihak jin Muslim. Saya pun menjadi tawanan perang sebagaimana bangsa jin menawan saya. Lalu mereka berkata, menurut kamu adalah seorang Muslim dan tidak boleh bagi kami untuk menawanmu. Orang mereka memberi saya dua pilihan antara diam bergabung dengan mereka atau kembali lagi kepada keluarga.
Maka saya memilih kepada keluargaku. Mereka pun menerima keinginanku. Apabila malam menjelang, mereka tidak mengajak saya berbicara. Dan jika siang, saya hanya mengikuti arah angin. Lalu Umar berkata, apa yang kamu makan ketika di sana? Dia menjawab, sejenis kacang-kacangan dan segala makanan yang dimakan tidak diiringi dengan bacaan basmalah. Umar bertanya lagi, apakah kamu minum di sana? Dia menjawab, Al-Jadaf. Qatadah berkata, Al-Jadaf adalah minuman yang tidak tertutup. Pendapat yang tersebut di atas benar, apabila hadis berikut ini benar. Alhamdulillah, ikhwatul iman. Kita telah baca hadis daripada Umar radhiyallahu anhu berkenaan dengan wanita yang kehilangan yang ditinggalkan suaminya tanpa berita. Jadi Umar radhiyallahu anhu telah memutuskan tarabbusi arba'a sinin thumma ta'taddu arba'ata ashhurin wa ashra. Jadi Umar radhiyallahu anhu mengatakan ia menunggu 4 tahun dan menghitung iddahnya 4 bulan 10 hari. Dari hadis ini Umar radhiyallahu anhu telah memutuskan terhadap wanita yang ditinggalkan suaminya tanpa berita. Tak diketahui suami pergi mana sebenarnya. Jadi kalau keadaan ini demikian, maka wanita tersebut haruslah sebagaimana yang telah diputuskan oleh Umar radhiyallahu anhu, dia tunggu selama 4 tahun. So, kemudian beliau menghitung iddahnya 4 bulan 10 hari. Sama seperti keadaan orang yang kematian suaminya. Jadi daripada hadis yang bersama kita ni, daripada hadis tersebut, ini adalah daripada qada Umar radhiyallahu anhu, daripada perhakiman Umar radhiyallahu anhu. Jadi pada hadis yang bersama kita ni ada kisah seorang sahabat beliau telah disembunyikan oleh golongan jin. Kisahnya beliau menceritakan sebagaimana yang tadi akhi Misran membacakan. Jadi kita lihat daripada hadis ini menunjukkan bahawa ada kemungkinan seseorang hilang daripada kewujudan dia di kalangan manusia. Jadi keadaan ini menunjukkan bahawa kemungkinan itu ada. Nah, jadi kalau orang hilang misalnya, kita terus tak boleh memutuskan dia sebagai mati. Jadi kita kena sekurang-kurangnya, sebagaimana yang Umar radhiyallahu anhu mengatakan, kita tunggu sampai 4 tahun. Kemudian kita terus menghitung daripada dia hilang. Lepas itu selama 4 bulan 10 hari. Seolah-olah kerana selama 4 bulan 4 tahun tersebut, barulah seorang hakim boleh memutuskan bahawa orang yang hilang itu telah meninggal dunia. Setelah diputuskan beliau telah meninggal dunia, barulah wanita tersebut menghitung iddahnya sebagaimana iddahnya seorang yang kematian suaminya. Nah, jadi daripada hadis ini menunjukkan kalau ada kemungkinan kehilangan seorang isteri itu kehilangan suaminya, maka kita haruslah menyuruh wanita tersebut tunggu kemunculan suaminya itu. Kalau ada bukti-bukti yang lain, seperti kita dapat lihat
jasad beliau telah ditemui dan sebagainya, maka bolehlah kita diputus lepas tu hukum yang biasa seperti kematian suami. Tapi kalau tidak, maka suami itu haruslah ditunggu selama 4 tahun. Selepas 4 tahun barulah hakim boleh memutuskan bahawa suaminya telah meninggal dunia. Dan lalu wanita yang telah ditinggalkan suaminya kerana dihukum suaminya telah meninggal dunia, barulah dia melakukan iddahnya 4 bulan 10 hari. Ada soalan akhwat? Berkenaan dengan hadis yang di bab ini, adakah soalan-soalan daripada ikhwan dan akhwat? Zaman ini aja, zaman sekarang tak ada lagi. Boleh berlaku, kerana kalau zaman dahulu boleh berlaku, maknanya boleh juga berlaku. Dan di sini menunjukkan bahawa tadi sebagaimana sahabat tadi telah ditawan oleh kelompok jin kafir. Lepas tu jin Islam telah memenangi atas jin kafir tersebut, barulah dia orang yang telah ditawan tadi oleh jin kafir dibebaskan. Jadi menunjukkan bahawa ada kemungkinan. Kalau ada kemungkinan, mana benda tersebut boleh berlaku juga di zaman sekarang. Tapi kita haruslah tak boleh terus mengatakan diculik oleh jin dan sebagainya tanpa ada bukti. Jadi kalau memang terbukti memang ada jin-jin yang melakukan perkara tersebut, barulah kita mungkin dalam didatangkan hujah-hujah yang seorang itu diculik oleh jin dan sebagainya, boleh dilakukan. Tapi tetap dia akan diputuskan sebagai seorang yang telah hilang dan tidak akan diputuskan kepada wanita tersebut sampailah si suaminya itu ditabalkan sebagai telah meninggal dunia, iaitu 4 tahun. Jadi itulah dasarnya apabila kita menghadapi masalah seperti itu. Pasal ada mengatakan di mereka alam lain, kita alam lain, tak boleh macam samakan. Memang pada dasarnya tak boleh, kerana dasar untuk melakukan itu pencerobohan daripada pihak jin memasuki dunia manusia, melakukan perkara-perkara kezaliman dan sebagainya. Pada dasarnya tak boleh, kerana dasar perbuatan itu perbuatan yang terlarang. Tapi sangat sikit benda itu berlaku, jadi dihukumkan tidak seperti tidak berlaku. Allahu ta'ala. Bagaimana orang yang sengaja tinggalkan isteri? Kalau sengaja tinggalkan isteri selama 3 bulan tak selesai. Itu kalau Itu taklik dalam dalam bab ilak, kita dah belajar tentang ilak. Kalau dia telah bersumpah tak mau mendatangi isterinya, dalam masa tersebut diberikan masa paling lama 4 bulan. Kalau tidak, perlulah dipaksa suaminya itu sama ada untuk menceraikannya atau dia membayarkan kafarahnya. Jadi bayar itu kita lihat, kerana dasar Islam tidak bolehlah melakukan kezaliman. La darara wa la dirar. Tak boleh kita beri kemudaratan kepada sesiapa pun. Kemudaratan kita beri kepada isterinya tak boleh, atau isteri kita biarkan mendapatkan kemudaratan juga tak boleh. Jadi dengan itu tak bolehlah kita melakukan saling memudaratkan di antara suami dan isteri. Ada soalan lain? Kalau tidak, kita sambung. Hadis 1038. Wa ani Mughirati bin Syu'bah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imra'atu mafqudin ra'atuhu hatta ya'tiyahal bayan akhrajahu Daraqutni bi isnadin da'if. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah berkata,
Rasulullah SAW bersabda, isteri ditinggal suaminya tanpa berita, yang ditinggalkan. suaminya tanpa berita tetap menjadi isteri bagi suami tersebut hingga datang kepadanya berita. Hadis riwayat Ad-Darqutni dengan sanad yang lemah. Penjelasan kalimat. Kalau hadis ini kuat, tentu menguatkan atar-atar yang terdahulu. Hanya saja Abu Hatim Al-Bayhaqi, Ibnu Qattan, Abu Qattan, Abdul Haq, dan lainnya mendaifkan hadis ini. Jadi kita lihat hadis yang bersama kita selepasnya adalah hadis Mughirah Ibn Syu'bah. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, imra'atul mafqudi imra'atuhu hatta ya'tiyahal bayan, akhrajahu Daraqutni bi isnadin dha'if. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isteri yang ditinggalkan suaminya tanpa berita tetap menjadi isteri bagi suami tersebut hingga datang kepadanya berita tentang suami tersebut, sama ada suaminya telah meninggal dunia ataupun selanjutnya. Jadi dengan itu dia, wanita tersebut masih lagi isteri kepada suami tersebut selagi tidak ada berita tentang suaminya. Dia keadaan itu bergantung pada keadaan suaminya. Nah, jadi oleh kerana hadis ini lemah, maka dengan itu hadis ini tak menguatkan asar-asar yang lepas yang kita telah terangkan tadi. Jadi kita pergi pada hadis yang selanjutnya. Hadis 1039. An Jabirin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yabitanna rajulun indam ra'atin illa an yakuna nakihan aw za mahramin, akhrajahu Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sekali-kali seorang laki-laki bermalam di rumah seorang perempuan kecuali ia perempuan itu sebagai istrinya atau sebagai mahram. Hadis riwayat Muslim. Penjelasan kalimat. Dalam riwayat Muslim terdapat lafaz tambahan perempuan janda. Ada yang berpendapat lafaz tambahan dengan istilah janda kerana biasanya yang memperkirakan tidak malu-malu menerima tamu laki-laki adalah janda. Sedangkan seorang gadis biasanya sangat menghindari tamu laki-laki. Di samping itu, bila kebiasaan bertamu dengan janda dilarang, maka tentunya dengan hadis lebih utama dilarang. Maksud kata nakihan adalah menikah dengannya. Tafsir hadis. Hadis ini merupakan dalil mengharapkan khalwah, berduaan dengan wanita yang bukan mahram, dan dibolehkan berduaan dengan wanita mahram. Ketetapan hukum tersebut berdasarkan ijma' ulama. Para ulama telah mendefinisikan bahawa mahram adalah setiap orang yang haram dinikahi untuk selamanya kerana sebab mubah yang mengharapkannya. Namun, dalam hal ini ada pengecualian, yakni saudari isteri atau ipar, bibiknya baik dari pihak ibu maupun bapa, dan lainnya yang tidak diharamkan untuk selamanya. Ungkapan sebab yang mubah mengecualikan wanita yang digauli dengan syubhah dengan anak gadisnya, bahawa keduanya diharamkan selama-lamanya. Akan tetapi tidak disifati mubah, kerana hubungan suami isteri syubhah tidak bisa disifati dengan mubah dan haram maupun dengan hukum-hukum 5 lainnya.
kerana tidak termasuk perbuatan mukallaf. Ungkapannya diharamkan mengecualikan pelaku dari sekadar mendapatkan laknat, kerana hal tersebut diharamkan selama-lamanya dan tidak sebatas diharamkan saja, bahkan sangat diwanti-wanti. Mahfum dari ungkapan jangan bermalam, dibolehkan berduaan dengan wanita asing atau lainnya, boleh dinikahi di siang hari, akan tetapi pemahaman ini dibantah dengan hadis berikut ini. Alhamdulillah. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manala. Dia berhadis yang bersama kita. Tidak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yabitanna rajulun min inda imra'atin illa an yakuna nakihan aw dha mahramin. Akhrajahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sekali-kali seorang lelaki bermalam di rumah seorang perempuan kecuali ia perempuan itu sebagai isterinya atau sebagai mahramnya. Hadis riwayat Muslim. Daripada hadis ini kita tahu bahawa mengukuhkan lagi perkara yang kita sudah mengetahui, bahawa seorang lelaki tak bolehlah berdua-duaan dengan seorang perempuan. Seorang perempuan itu yang boleh, apa yang kita lihat, tak boleh kita berdua-duaan, melainkan perempuan itu adalah perempuan yang hendak dinikahinya, ataupun wanita itu adalah mahram. Mahram ini wanita yang tak boleh dinikahinya. Dengan dimaksudkan mahram di sini mahram mu'abbad. Mahram ada dua macam, mahram mu'aqqad dan mahram mu'abbad. Tapi yang dimaksudkan sini semua adalah mahram mu'abbad. Mahram yang selama-lamanya. Daripada hadis bersama kita ini menerangkan lafaz tambahan perempuan janda. Ada yang berpendapat lafaz tambahan dengan istilah janda kerana biasanya untuk mempersilakan tidak malu-malu menerima tamu lelaki adalah janda. Kerana janda adalah wanita janda, mereka agak biasa dengan kedatangan lelaki sebagainya. Jadi itu sebab mereka diletakkan dalam kalimat tersebut. Jadi kita lihat lafaz tersebut sedangkan seorang gadis biasanya sangat menghindari tamu lelaki. Di samping itu kebiasaan bertamu dengan janda dilarang, maka tentunya dengan gadis lebih utama dilarang. Jadi daripada hadis yang bersama kita ni, kita lihat lafaz yang dilarang sebenarnya semua wanita, tak kira janda ke, tak kira masih dara sebagainya. Selagi dia tidak ada kaitan dengan seseorang, maka seseorang itu tak bolehlah bermalam di rumah yang ada seorang wanita yang bukan mahramnya. Itu dasarnya. Kalau misalnya wanita tersebut adalah adik kepada isterinya, maka keberadaan isterinya itu membolehkan dia bermalam di situ. Dan dengan itu, pada dasarnya, kalau wanita itu bukan ada wanita-wanita yang bukan mahramnya, maka pada dasarnya tidak boleh. Tapi kerana keberadaan isterinya itu, maka dengan itu tidaklah seseorang wanita tadi berdua-duaan dengan lelaki tadi. Nah, jadi daripada itu kita harus mengambil berat. Kalaulah misalnya ada di kalangan, kalau misalnya kita mungkin ada seorang suami misalnya hendak bermalam di rumah kita. Kalau ada di antara yang ada di rumah tersebut ada perempuan, maka kita harus pastikan suami itu tidak berdua-duaan dengannya.
maka kita haruslah mungkin kalau perempuan tu sebagai isterinya, maka dengan keberadaan isteri itu, maka dibolehkan kepada wanita tersebut, atau dibolehkan untuk berada ketika wanita itu ada, kerana sebab wanita itu, lelaki itu tidak bersendirian dengan wanita yang telah disebutkan tadi. Jadi kita haruslah berhati-hati, terutama kalaulah seorang wanita, dia ada adik perempuan dan sebagainya, yang Nabi SAW boleh tanya tentang hamu, maka Nabi SAW menegaskan bahawa al-hamu itu maut, menunjukkan bahaya ni. Lagi lebih-lebih kalau kita kalau adik kalau kita punya adik perempuan kita atau kakak ni sebagainya berada, sedangkan suaminya itu tinggal bersama kita. Jadi kita harus pastikan mereka harus berpisah dan tidak boleh bersama-sama, sebagaimana yang kita tahu daripada sebab itu ulama telah sepakat bahawa khulwah kepada seorang lelaki dan wanita dalam keadaan berkhulwat itu tidak dibenarkan. Jadi kita harus usahakan bahawa tidak ada berlaku perkhulwatan daripada si suami dengan wanita lain. Jadi kita harus berhati-hati. Ada soalan? Ini untuk mahram muakkad. Kalau mahram dia ada mahram muakkad, itu pun kena berhati-hati. Kerana Nabi SAW mengatakan mahram muakkad itu kadang-kadang kita merasakan dia sebagai mahram muakkad, tak boleh kahwin, maka kita mengambil ringan terhadap perkara tersebut sampai berlakunya perkara yang tak boleh dielakkan. Kerana kalau dah terlalu rapat sampai kita lihat berlaku misalnya penodaan di tempat-tempat yang tidak digalakkan dan sebagainya, maka kalau dah jadi tak boleh, susah kita nak lakukan penegahan dan sebagainya. Jadi sebab itulah kita harus berhati-hati kalau ada seseorang yang bukan mahram kepada suami kita, kita harus pastikan bahawa peradaban dilakukan dan perundangan dalam rumah itu tersebut diambil sebagai perkara yang serius. Kita haruslah mengambil langkah-langkah yang serius dalam kita menangani perkara tersebut. Allahu Ta'ala. Ada soalan? Baik. Jadi di sini diterangkan bahawa ketetapan hukum tersebut berdasarkan ijma'. Maka telah diketahui umum bahawa tak boleh bagi seorang lelaki berkhalwat dengan seseorang yang bukan mahramnya. Jadi kalau berlaku, haruslah kita tegahkannya sebelum berlaku perkara tersebut, dan janganlah kita mengambil ringan perkara tersebut sebagai perkara biasa dan sebagainya. Allahu Ta'ala. Ada soalan? Ustaz, kalau sekarang macam ada orang sewa rumah ke apa, macam mana tu kalau kalau orang sewa rumah kita misalnya, kalau ada daripada ahli keluarga kita, orang tu orang asing misalnya, sepatutnya kita susah nak menyewakannya, kerana kalau kita sewakan mereka mungkin akan menggauli, datang masuk, keluar masuk rumah sebagainya, mungkin akan melihat aurat-aurat isteri kita, anak-anak kita sebagainya. Jadi sebaiknya kita tidak melakukan secara mudah untuk sewa menyewa kalaulah keadaan itu tak membenarkan. Jadi kalau misalnya kita dapat menjaga misalnya keluar masuk dan sebagainya, maka lakukan. Tapi kalau tak dapat kita jaga keluar masuk mereka sehingga mungkin terdedah sebahagian daripada aurat ahli keluarga kita, anak-anak kita dan sebagainya, maka sebab itu kita tak boleh membenarkan perkara ini berleluasa. Kita harus pastikan bahawa sesiapa di kalangan anak-anak kita, isteri kita haruslah pastikan bahawa mereka punya aurat terjamin, tidak dinodai, tidak dilihat oleh seseorang yang tidak layak untuk melihatnya. Itu termasuk pembantu rumah juga. Begitu juga lagi-lagi kalau kita ada pembantu rumah. Kerana pembantu rumah
agak terlalu rapat dengan kita. Jadi untuk kita kadang-kadang kita misalnya nak lakukan, kita mungkin hendak bertukar pakaian dan sebagainya, mungkin berlaku di situ dia masuk dan kita keluar dan sebagainya. Kita haruslah pastikan bahawa peradaban ini perlu juga dikawal dan tidak kita mengambil ringan terhadap peradaban ini. Itu yang paling penting. Wallahu ta'ala. Jadi siapa yang mempunyai ahli keluarga yang mungkin perlu keluar masuk dan sebagainya, maka pastikan mereka harus keluar masuk dengan keadaan peradaban yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada soalan? Yang Abu Hazim? Ada soalan? Nah. Abu Hazim bertanya, adakah khalwat ini dibatasi dengan rumahnya atau rumah saja atau bangunan dan sebagainya? Kita lihat dari sudut dasar khalwat itu, kalau seseorang berada dalam satu tempat rumah misalnya, jadi kalau dia berada di satu rumah, maka kita harus pastikan bahawa dalam keadaan dalam rumah tersebut tak bolehlah kita berkhalwat dengan orang yang bukan, yang kita dilarang untuk berkhalwat dengan. Seperti yang tadi, seorang wanita, yang seorang lelaki tadi, dia tak boleh berkhalwat dengan adanya wanita-wanita yang tak boleh dia berada di situ. Jadi apabila keberadaan wanita tersebut di situ, maka dengan itu dia haruslah pastikan sama ada dia ataupun wanita tersebut harus pastikan tidak berlakunya khalwat di dalam keadaan premis tersebut. Begitu juga dalam masalah ini, ulama telah berbincang berkenaan dengan berkhalwatnya seseorang dalam kereta dan sebagainya. Maka sebagian ulama menekankan bahawa kalau berada dalam kereta, kalau kita di dalam kereta bersama seorang perempuan, haruslah membuka tingkap-tingkap semua supaya kita mengelakkan berkhalwat kalau kita berada di mana-mana tempat. Jadi sekurang-kurangnya mereka meletakkan syarat-syarat daripada sudut membuka tingkap dan sebagainya. Nah, tapi kalau kita bersama dengan seorang yang lain, maka tidak berlaku khalwat di situ. Wallahu ta'ala. Ada lagi soalan, akhi Abu Hazim? Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan lain? Tak ada? Kalau tak ada, kita teruskan hadis. Hadis 1040. An Ibni Abbasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'azi mahramin. Akhrajahul Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sekali-kali seorang laki-laki menyepi atau khalwat bersama seorang perempuan kecuali dengan mahramnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Tafsir hadis ini merupakan dalil yang mengharamkan khalwat dengan seorang wanita, baik siang maupun malam hari, dan juga merupakan dalil tambahan terhadap hadis tersebut di atas. Hadis ini menunjukkan juga boleh berdoa dengan seorang wanita yang bukan mahramnya jika ia bersama dengan mahramnya. Penyebutan istilah itu dengan khalwa adalah ungkapan sindiran dalam agama, sedang pengecualian dalam hadis itu adalah mungkati. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dari hadis yang bersama kita daripada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu,
Berkata Nabi SAW bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'adhi mahram. Akhrajahu al-Bukhari. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Nabi SAW bersabda, janganlah sekali-kali seorang lelaki menyepi khalwah bersama seorang perempuan kecuali dengan mahramnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan hadis bersama kita ni adalah penekan lagi tentang hadis yang sebelumnya berkenaan dengan berkhalwah. Jadi tidak bolehlah sekali-kali seorang lelaki berkhalwah dengan seorang perempuan melainkan ada mahramnya. Mahram yang mana kita lihat yang seorang perempuan yang tak boleh dinikahi oleh lelaki tersebut. Jadi daripada hadis bersama kita ni mengharamkan khalwah dengan seorang wanita di bila-bila masa, baik siang maupun malam hari, dan merupakan dalil tambahan terhadap hadis tersebut di atas. Hadis ini menunjukkan juga boleh berdua-duaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya jika ia bersama dengan mahramnya. Penyebutan istilah itu dengan khalwah adalah ungkapan sindiran dalam agama. Sedangkan pengecualian dalam hadis ini adalah munqati'. Jadi daripada hadis bersama kita ni penekanan kepada kita bahawa seorang lelaki tidak bolehlah berkhalwah dengan seorang wanita melainkan bersamanya ada mahramnya. Jadi kalau dia bersama-sama dengan wanita tu tapi dia ada wanita yang lain, tapi ada wanita yang mahram ada bersamanya, dia dibenarkan. Menunjukkan di sini bahawa kalaulah wanita itu tidak ada dari sudut pengharaman ataupun dari sudut mahramnya kepada lelaki tersebut, maka lelaki itu tidak boleh berkhalwat dengan wanita yang lain. Okay, kita teruskan. Kalau tak ada soalan, silakan. Okey. Berkenaan dengan bawa teksi, kita ada perbincangan panjang di dalam perbincangan berkenaan dengan wanita yang menaiki teksi sebagainya. Tapi sebahagian ulama telah menetapkan, seperti Syekh Utsaimin rahimahullah menekankan kalaulah seorang perempuan, dia seorang pemandu teksi itu membawa seorang perempuan, dia harus pastikan bahawa perempuan itu untuk tidak berkhalwat, jangan pergi kepada tempat-tempat yang terpencil, tempat-tempat yang mana dia akan menjalan satu jalan yang mana tak ada orang di samping ni, di sekeliling ni. Maka ia dengan kadang-kadang menaiki atau menjalani jalan-jalan seperti itu akan menyebabkan dia dengan wanita itu berkhalwat. Hendaklah dielakkan. Dan kalau misalnya tempat tersebut dia sedang berjalan di satu tempat, sebaiknya dia buka semua tingkap-tingkapnya. Ini pun ada masalah kerana kita lihat mungkin mereka akan dapat komplain dan sebagainya. Jadi kalau di antara cabarannya adalah dia nak jalan tempat-tempat yang mana terbuka, terdedah misalnya, tingkap-tingkapnya agak payah juga kerana zaman sekarang semua pakai taksi yang memakai aircon dan sebagainya. Jadi apa sebab yang kita nak berikan tak tahu pasti apa yang boleh kita lakukan demikian. Tapi sekurang-kurangnya kita usaha untuk kita mengelakkan daripada berlakunya perkhalwatan kita dengan seseorang perempuan. Itu yang boleh kita buat. Jadi jangan elakkan daripada mengambil tempat-tempat yang sunyi-sunyi. Dan kalau kita berjalan, mungkin kita boleh buka tingkap sebagainya. Tak jadilah dengan itu kita berkhalwat dengan wanita-wanita yang lain. Wallahu ta'ala. Ada soalan lain? Ini ada soalan yang banyak diberikan oleh teman-teman dan
mereka-mereka yang bertanya. Tapi oleh kerana bendanya jelas, tak boleh berkhalwat, maka kita menasihati sebagaimana yang apa Nabi SAW melarang kita daripada berkhalwat dengan wanita. Daripada sudut itu kita lakukan sesuatu untuk kita menjauhinya. Wallahu ta'ala. Ada soalan lain? Okay, kalau ada, teruskan. Hadis 1041. An Abi Sa'id din anna Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala fi sabaya aw tasar la tu'ta'u hamilun hatta tada'a wala ghairu zatil hamlin hatta tahidha haidatan. Akhrajahu Abu Dawud wasahahu Hakim walahu syahidun an ibni Abbasin fil Darul Qudni. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang tawanan wanita autas, tidak boleh bercampur dengan wanita yang hamil hingga ia melahirkan, dan wanita yang tidak hamil hingga datang haidnya sekali. Hadis riwayat Abu Daud, hadis sahih menurut Al-Hakim. Ada hadis lain sebagai penguat yang diriwayatkan Ad-Daruqutni dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Penjelasan kalimat Autas adalah nama sebuah lembah di daerah Hawazin yang berdekatan dengan Hunain. Ada yang mengatakan lembah Autas bukanlah lembah Hunain. Ad-Daruqutni meriwayatkan hadis ini diawali dengan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercampur dengan wanita yang hamil hingga melahirkan, dan wanita yang tidak hamil hingga datang haidnya sekali. Hanya saja ini berasal dari riwayat Shuraik Al-Qadri yang banyak diperbincangkan dalam hadis, sebagaimana juga yang disebutkan Ibnu Katsir dalam kitab Al-Irsad. Tafsir hadis. Hadis merupakan dalil yang mewajibkan pada seorang yang menawan tawanan wanita untuk memastikan terlebih dahulu status rahim wanita tawanan dengan datang haid sekali lagi bagi yang tidak hamil dan melahirkan bagi yang hamil. Jika ia ingin bercampur dengannya, maka kiaskan terhadap budak wanita yang dibeli dan tawanan perang dimiliki, kerana semua itu statusnya baru dimiliki. Zahir sabda Nabi, dan wanita yang tidak hamil sampai dia haid sekali, berlaku secara umum, baik terhadap masih gadis ataupun janda. Janda berdasarkan lafaz tersebut, sedangkan seorang gadis berdasarkan kepada keumuman lafaz hadis. Dan wanita yang belum balik, penetapan iddahnya dikiaskan dengan yang sudah balik, walaupun diketahui tidak hamil. Inilah pendapat kebanyakan ulama. Sebagian ulama lainnya berpendapat bahawa istibra mengetahui status rahimnya bagi yang tidak diketahui keadaannya. Bagi yang sudah diketahui, maka tidak diperlu istibra. Inilah yang diriwayatkan Abu Razak dari Ibnu Umar berkata, apabila budak wanita itu masih gadis, maka tidak perlu melakukan istibra. Hadis serupa diriwayatkan Al-Bukhari dalam hadis sahihnya dari Ibnu Umar. Diriwayatkan juga dalam kitab Sahih Muslim dari Ali radhiyallahu an dari hadis Buraidah. Mahfun hadis-hadis tersebut diperkuat dengan hadis riwayat Ruwaifi yang diriwayatkan Ahmad. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan janganlah ia menikah dengan tawanan, statusnya janda, sampai ia haid. Inilah penjelasan Imam Malik yang dirangkum Al-Maziri dari murid Imam Malik ketika menetapkan fatwa mazhabnya dengan menegaskan kesepakatan solusi atas masalah tersebut bahawa setiap budak wanita yang tidak hamil, maka ia tidak perlu istibra, mengetahui status rahimnya dengan haid sekali. Dan setiap wanita yang diragukan status rahimnya hamil atau tidak, maka harus menjalani istibra. Akan tetapi, bila diyakini bahawa ia tidak hamil,
menurut mazhab Malik bisa tetap menjalani istibra atau tidak. Masalah ini dibahas dengan panjang lebar yang terrangkum sebagai berikut. Pedoman Imam Malik dalam menentukan hukum istibra demi mengetahui status rahimnya. Maka ketika tidak diketahui atau ragu-ragu, namun jika diketahui atau kuat dengan tidak hamil, maka tidak perlu istibra. Inilah pendapat Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim. Hadis-hadis tersebut di atas semuanya menunjukkan bahawa ilahnya hamil atau tidak boleh langsung dicampuri, dan teks hadis menunjukkan pada keses tawanan ad autas. Maka kiaskanlah pada keses berpindahnya status milik budak wanita dengan dibeli atau lainnya. Daud Az-Zahiri berpendapat tidak wajib melakukan istibra terhadap selain tawanan perang wanita, karena prinsip mazhabnya tidak menjadikan kias sebagai salah satu sumber istinbat hukum. Akan tetapi dari zahir lafaz hadis dan juga menurut bahawa transaksi jual beli dan lainnya sama seperti akad nikah. Ketahuilah bahawa zahir hadis tentang tawanan perang terdapat wanita membolehkan mencampurinya walaupun mereka belum masuk Islam. Kerana Nabi SAW tidak menyebutkan syarat Islam yang membolehkan mencampurinya, kecuali mengetahui status rahimnya dengan istibra atau dengan haid sekali seandainya. Islam merupakan syarat utama. Tentu Nabi SAW menerangkan jika tidak, maka hal ini tidak boleh dilakukan Nabi. Kerana Nabi berkewajipan untuk memberitahukan hukum suatu masalah ketika dibutuhkan dan tidak boleh ditunda-tunda. Maka yang menjadi pedoman adalah keumuman lafaz hadis dan perbuatan sahabat pada zaman Nabi SAW yang membolehkan mencaburi tawanan perang tanpa diisyaratkan Islam terlebih dahulu. Inilah pendapat Tawus dan lainnya. Ketahuilah bahawa mahfum hadis menunjukkan boleh untuk bersenang-senang dengan tawanan perang tanpa menggaulinya sebelum dipastikan istibra terlebih dahulu. Diperkuatkan lagi dengan perbuatan Umar yang menyebutkan, saya mendapat bahagian perang seorang budak wanita pada hari Jalulah. Lehernya seputih perak. Lalu Umar berkata, saya tidak bisa menguasai diriku sehingga langsung saya cium. Sedangkan muslimin lainnya menyaksikan apa yang aku lakukan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Berhadis bersama kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkaitan dengan sabaya utas. Itu orang tawanan itu wanita tawanan wanita utas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuta'u hamilun hatta tad'u hatta la tad'a wa la ghairu dhati hamlin hatta tahida haidatan. Akhrajahu Abu Dawud wa sahahahu al-Hakim wa lahu syahid an Ibn Abbas radhiyallahu anhu fi Daraqutni. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang tawanan wanita autas, tidak boleh bercampur dengan wanita hamil hingga ia melahirkan, dan wanita yang tidak hamil hingga datang haidnya sekali. Hadis riwayat Abu Dawud, hadis sahih menurut Al-Hakim. Dan hadis lain sebagai penguat yang diriwayatkan oleh Daraqutni. Dan Al-Autas adalah nama sebuah lembah di daerah Hawazin yang berdekatan dengan Hunain. Ada yang mengatakan lembah Autas bukanlah lembah Hunain. Daraqutni meriwayatkan hadis ini diawali dengan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercampur dengan wanita, bagaimana bercampur menggauli dengan wanita yang hamil hingga ia melahirkan, dan wanita yang tidak hamil hingga datang haidnya sekali. Hanya saja ia berasal daripada riwayat Shuraik Al-Qadi
yang banyak dibincangkan ulama hadis, sebagaimana juga yang disebutkan Ibnu Katsir dan dalam kitab Al-Irsyad. Daripada hadis yang bersama kita lihat Nabi SAW melarang seseorang apabila dapat tawanan perang, dia tidak boleh menggauli. Kalau wanita itu adalah wanita yang hamil, tak bolehlah dia menggauli wanita itu sampailah wanita itu melahirkan. Dan kalau wanita itu tidak hamil, dia harus pastikan dengan dia memastikan, dia dinamakan ulama sebagai istibra'ur rahim. Dia memastikan dengan pembersihan daripada surut rahimnya. Dan pembersihan daripada surut rahim itu dapat diketahui dengan kedatangan wanita tersebut akan haid. Lepas datang haid, barulah dibolehkan seseorang menggaulinya. Jadi pada hadis yang bersama kita menunjukkan bahawa wanita-wanita yang menjadi tawanan perang boleh digauli dengan syarat apabila kita pasti bahawa dia tidak hamil. Dan kalau dia tidak hamil, kita pastikan dia telah bersih rahimnya dengan didatangkan haid. Jadi itu adalah di antara perkara yang kita harus lakukan. Jadi pada hadis yang bersama kita, tidak kita lakukan ini kerana kita ingin memastikan bahawa tidak berlaku pencampuran anak-anak. Anak-anak tidak bercampur. Kerana anak-anak kita lihat daripada sesiapa anak-anak siapa. Kalau kita tahu bahawa tawanan perang itu ada hamil, maka kita tahu bolehlah dinisbahkan anak itu kepada yang siapa yang sebelumnya bersama dengan wanita tersebut. Jadi pada hadis yang bersama kita adalah kita dengan, kalaulah misalnya kita pada waktu sekarang mungkin tidak ada, tapi kita lihat kalau berlakunya misalnya keadaan yang Allah SWT benarkan, ada pertawanan perang dan sebagainya, maka haruslah dilakukan dengan cara yang betul, yang mana Allah SWT telah terangkan daripada sudut hadis-hadis yang telah kita bacakan tadi. Nah, ada soalan ikhwah, akhwat? Kalau tawanan perang yang kalau dia menggawi itu nikah masuk bulan. Nah, kalau tawanan perang memang dah diputuskan wanita ini adalah dimilikkan kepada si fulan-fulan, maka wanita yang dimilikkan itu kita lihat pada dasarnya dia boleh digauli dengan tanpa pernikahan. Jadi menunjukkan pada kita bahawa Allah SWT membenarkan kita untuk menggauli seseorang perempuan sama ada dia ada dengan jalinan pernikahan ataupun tak ada jalinan pernikahan, tapi dia dibenarkan kerana beliau adalah tawanan atau kita lihat tawanan perang dan dia jadi hamba sahaya, maka dari sudut hamba sahayanya ini jadi pemilikan kita, dinamakan milkul yamin, milik tangan kanan. Maka dengan milik tangan kanan ini, maka seseorang boleh menikmati wanita tersebut dengan tanpa had. Jadi, tapi sebelum itu, kalau wanita tersebut telah bernikah, maka atau telah bernikah, maka kita pastikan bahawa dia tidak hamil. Kalau dia hamil, harus wanita itu bersalin setelah hamil. Dengan itu kita dapat pastikan bahawa wanita itu telah dilakukan istibra' rahim, telah bersih rahimnya untuk kita menggaulinya, supaya kalau selepas menggaulinya, anak tersebut disebahkan, disandarkan kepada kita yang memilikinya. Nah, jadi dengan itu tak boleh dengan kita lihat dengan tanpa undang-undang yang telah Allah SWT tetapkan. Jadi dengan itu apa yang kita nak lakukan pun adalah daripada sudut yang Allah benarkan. Wallahu ta'ala.
Kalau zaman kita mansuh kan tu tak. Dia bukan mansuh, tapi dia tidak ada kerana ketidakadaan daripada sudut yang membolehkan kita melakukan peperangan. Maka dengan itu tak ada peperangan, maka tak ada tawanan perang. Tapi daripada hadis menunjukkan bahawa benda atau keadaan itu akan berulang. Dengan hadis-hadis yang menunjukkan kepada kita bahawa akan datang zaman tersebut semula sebab seorang lelaki akan melahirkan anak tuannya. Bermakna kalau dia melahirkan tuannya, apabila dia menyetubuhi seorang tawanan perang atau dia menyetubuhi seorang tawanan perang yang dia miliki, maka lepas tu anak itu melahirkan anak. Maka anak dia selepas bersama dengan wanita tersebut melahirkan anak. Maka anak itu dinamakan anak kepada tuan tadi. Maka dengan itu menunjukkan bahawa benda ataupun apa yang diterangkan oleh Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam ianya akan berulang, tapi tidak tahu bila. Wallahu ta'ala. Tapi dengan ini menunjukkan bahawa hukum tersebut tak boleh tidak mesti diketahui. Kerana kalau tak diketahui akan rosak kita punya perhubungan di antara kita dengan sesiapa yang mungkin kita memiliki dan sebagainya. Jadi dengan itu kita harus tahu daripada hukum yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan. Peperangan sekarang yang berlaku boleh berlaku? Tak, kalau kita lihat peperangan yang berlaku sekarang tak boleh, kerana Itu bukan dasarnya peperangan yang berlaku itu tidak balik daripada kita lihat daripada khilafah yang Allah Subhanahu Wa Taala telah anjurkan. Jadi dengan itu tak boleh. Pada dasar apa yang berlaku sekarang ini tak boleh berlaku dalam keadaan yang mungkin kita mengharap kita akan dapat tawanan perang, akan dapat hamba-hamba sahaya dan sebagainya. Tak boleh berlaku. Pada waktu sekarang ini tak boleh berlaku. Tapi kemungkinan akan berlaku adalah satu kemungkinan yang boleh berlaku. Wallahu ta'ala. Ada soalan lain? Kalau tak ada, saya ada jemputan. Semua usahkan. Semua? Satu kelas. Dan semua tak. Macam mana? Saya ada. Macam mana, Ikhwan? Satu kelas ambil. Jemputan untuk semua? Tak? Okey, kita kalau itu kita, tapi oleh kerana Jemputan. sibuk. Jadi kita berakhir di sini. Tahu kerjakan juga. Saya ni panjang. Kita berakhir di sini. Tapi kalau tak ada soalan, ikhwah online tak ada soalan. Silakan akhir. Ini macam satu pelonggaran dari mental. Jadi apa hikmahnya dalam pelonggaran dalam bercampur dengan tawanan dan semua? Ada hikmah-hikmah yang lain. Mungkin pasal dia orang berpisah dengan keluarga kan. Bila berperang. Nah, kalau misalnya berkenaan dengan tawanan ataupun apabila kita lihat peperangan berlaku, kita berharap tak berlaku kena. Tapi kalau berlaku misalnya, maka dengan itu kita lihat pemilikan tersebut adalah daripada pemilikan yang Allah berikan. Jadi oleh itu tak boleh kita memperremehkan daripada sudut kita dapat apa yang Allah benarkan, misalnya daripada peperangan, tawanan perang. Tapi adakah kita boleh mendapatkannya sekarang? Sekarang tak boleh. Daripada apa yang kita lihat sekarang tak boleh. Kerana dasar-dasar untuk kita mendapati tawanan perang pun tak ada. Jadi dasar pada hukum tersebut kita harus mengetahui, kerana
Kalau dia berlaku, kita harus tahu dia adalah daripada hukum Allah, syarak Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi adakah dia akan berlaku sekarang ini? Pada apa yang kita nampak sekarang, macam tidak akan berlaku sekarang ini. Tapi yang Nabi katakan walaupun dia belum beragama Islam, kita juga boleh gauli. Kalau daripada hadis ni, adakah semua hamba-hamba seseorang itu mesti Islam dengan syarat? Kalau kita lihat pada apa yang diterangkan tadi, maka tidak. Kerana hamba, tapi untuk kita membebaskan hamba, maka Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan syarat tersebut, mesti membebaskan hamba seorang hamba mukmin. Jadi dengan itu menunjukkan bahawa kalau dalam pembebasan kita dah tahu bahawa perlu adanya Islam. Tapi kalau daripada sudut pergaulan seseorang, kalau dah memiliki seorang hamba mungkin daripada kaum yang lain, adakah dia mesti memeluk agama Islam dahulu? Kita lihat pada dasar hadis ini menunjukkan tidak perlu, kerana dasar hadis itu tidak mensyaratkan tentang agamanya. Maka kita tidak mensyaratkan, kerana daripada dalil tak ada dalil yang menunjukkan perlunya syarat Islam, maka tidak kita katakan perlunya Islam. Tapi kalau orang tanya adakah kita nak bebaskan hamba Islam, kita kata kita perlulah memilih seorang yang beragama Islam untuk dibebaskan. Kerana di antara apa yang telah diterangkan, penghambaan itu berlaku, penghambanya adalah sebab tidak beragama Islam. Sebab itu berlaku penghambaan tersebut. Tapi setelah seorang itu memiliki agama Islam, mereka lah orang yang pertama yang akan kita letakkan mereka yang akan dibebaskan kalau kita bebaskan seorang hamba. Wallahu ta'ala. Jadi daripada apa yang telah diterangkan tadi, bolehlah kita dapat faedah daripada sesi tersebut. Ada soalan lain? Kalau tak ada, kita akhiri sesi kita. Kita tengok ada soalan tak di Online. di apa? Di online Okay. Apakah beza antara lafaz ta'liq dengan disembunyikan jin? Apakah beza dengan lafaz ta'liq dengan disembunyikan jin? Lafaz ta'liq, kalau dia mengatakan dalam lafaznya, mengatakan kalau dia tidak berjumpa, tidak melakukan, atau suaminya tidak memberikan nafkah kepadanya, maka dengan lafaz tersebut, maka suaminya itu kalau tak berikan juga, maka dia tertolak. Tapi berkenaan dengan sembunyikan jin, kita kata kalau sembunyikan jin tak ada orang mengetahui. Dia bagaimana? Tak ada orang tahu. Jadi apabila seorang dah disembunyikan jin, maka haruslah dimuamalahkan orang yang telah disembunyikan jin seperti orang hilang. Jadi sebagian ulama melihat kalau seorang dah hilang, berapa lama dia perlu tunggu? Maka sebagian mengatakan perlu tunggu selama 4 tahun. Selepas 4 tahun, baru apabila ditabalkan bahawa dia telah meninggal dunia, barulah si isteri tadi menjalani iddahnya 4 bulan 10 hari. Seolah-olah dia telah kematian suaminya. Nah, wallahu ta'ala. Ada soalan lain? Kita ada? Kalau tak ada, insyaAllah kita akhiri sesi kita ni. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah.